Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara, bertemu lagi kita di channel spontan kita, channel yang serba simple, channel Malaysian Respond. Kepada rakan-rakan yang baru mengikuti channel saya ini tuan-tuan dan berminat dengan konten yang saya berikan, Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Mudah-mudahan capaian kita nanti bertambah luas. Akan banyak hal-hal dan masukan-masukan baru yang boleh kita bahas bersama-sama. Oke tuan-tuan, straight to the point macam biasa. Topik pada kali ini sedikit berat. Lebih kepada teori yang saya kaji sendiri berdasarkan beberapa turutan peristiwa. Dan saya datang kepada satu kesimpulan yang sangat berani orang cakap. Tapi saya berani juga bertanggungjawab terhadap apa yang saya ucapkan. Kerana dari turutan peristiwa tadi ternyata ada hal-hal yang terkuak atau terungkap ya, daripada pemerhatian saya. Nah tuan-tuan, apakah itu? Tentulah hal ini berkait rapat dengan musibah politik yang menimpa negeri kita Sabah, sehingga kita jadi tertinggal dari sudut pembangunan. Okey tuan-tuan, jadi saya awali kisah ini ataupun teori ini daripada perbalahan dua pemimpin besar negara pada tahun 1987, iaitu antara Tun Mahathir Mohamad dengan Tengku Razali Hamzah. Adakah tuan-tuan percaya jika saya katakan bahawa perbalahan itu adalah perbalahan yang sengaja diada-adakan? Sudah tentu ada di antara saudara-saudara yang menganggap saya ini gila, entah teori apa yang saya pakai. Tapi saya akan buktikan. Saya sudah berjanji sejak saya mula-mula meng-create channel saya bahawa hujah-hujah politik yang saya berikan agak luar biasa, kadang-kadang tidak masuk akal, tapi sentiasa disokong oleh teori yang lain daripada yang lain. Saya tidak akan membaca semula berita seperti beberapa channel yang lain. Saya tidak akan mengupas hal berulang-ulang yang sudah ada di channel lain. Kalau boleh, saya bukan tunjuk pandai, tapi saya cuba membawa kelainan supaya minda kita lebih terbuka. Okey, jadi berbalik kepada hal tadi. Saya yakin tuan-tuan, perbalahan pada tahun 1987 merebut pucuk pimpinan UMNO pada ketika itu sehingga tertubuhnya UMNO baru, sehingga UMNO sempat diharamkan, adalah sesuatu yang dirancang. Ya, saya berani katakan bahawa Tengku Razali Hamzah dan Tun Mahathir sebenarnya tidak pernah bermusuh di antara mereka. Mereka tidak pernah bermusuh. Kalaupun menjadi musuh politik, tapi secara pribadi tidak pernah. Apakah tujuan mereka melakukan plot 90 yang saya tulis dalam thumbnail kali ini? Apakah tujuan mereka? Mereka sebenarnya mau melakukan dua hal di dua buah negeri. Yang pertama adalah Kelantan, yang kedua adalah Sabah. Nah, saya bahas Kelantan dulu, lebih simpel ya. Pada penghujung tahun 80-an, pengaruh PAS sudah mula menular di Kelantan. Apabila untuk pertama kali PAS memilih Ustaz Fadil Noor, seorang yang berasal dari Kedah, sebagai presiden parti mereka. Jadi ini merupakan satu keterbukaan yang baru yang dicuba oleh PAS pada masa itu. Kemudian masuk beberapa pemimpin muda yang menjana kekuatan PAS seperti Muhammad Sabu, Presiden PAN sekarang, Ustaz Nakhai Ahmad, serta beberapa pemimpin lain yang dianggap membawa kekuatan baru kepada PAS di pantai timur Semenanjung. Jadi apa yang dibimbangkan oleh Tun Mahathir Mohamad adalah beliau tidak mahu satu negeri pun di Malaysia ini jatuh ke tangan parti pembangkang. Kerana tuan-tuan, pada pertimbangan beliau, jika Kelantan jatuh ke tangan PAS dengan majoriti yang besar, maka ada kemungkinan pada pilihan raya berikutnya Terengganu serta Kedah dan Perlis berkemungkinan juga jatuh ke tangan PAS. Kejatuhan Kedah adalah satu temparan hebat kepada Tun Mahathir, kerana Kedah adalah negeri kelahiran beliau. Jadi untuk menghalang PAS daripada memerintah secara total, kerana daripada perkiraan analisis yang dilakukan oleh para pemimpin UMNO pada ketika itu, mereka sudah menjangkakan bahawa mereka akan kalah di Kelantan. Tapi untuk menampung kekalahan tersebut supaya tidak terlalu besar, maka mereka memerlukan wakil UMNO yang bukan lagi daripada UMNO, tapi wakil daripada parti lain yang sebenarnya adalah UMNO. Jadi mereka menubuhkan semangat 46. Kononnya semangat 46 ditubuhkan kerana ada perbalahan pucuk pimpinan di antara Tun Mahathir dan Tengku Razali. Sebenarnya ini hal yang tidak logik, kerana Tengku Razali sudah tentulah tidak akan dapat menggugat kedudukan Tun Mahathir. Beliau sedar bahawa tidak ada jalan lain melainkan mengadakan satu sandiwara, iaitu pura-pura berbalas sama mereka untuk menubuhkan semangat 46, dan semangat 46 akan berbasis di Kelantan kerana Tengku Razali berasal daripada Gua Musang di Kelantan. Jadi pertimbangannya begini tuan-tuan, kalaupun
BN kalah di Kelantan, paling tidak masih ada semangat 46 yang akan berganding dengan PAS. Jadi kerajaan Kelantan akan tetap ada pengaruh semangat 46. Sebab itulah tuan-tuan, pemimpin-pemimpin semangat 46 pada masa itu seperti Hajah Ilani Ishak, Ustaz Rozali Isohak, serta Tengku Razali Syekh Ahmad, Razi Syekh Ahmad yang berada di Perlis, mereka akhirnya tidak sampai 2 tahun berbalik kepada UMNO kerana ini cuma rancangan mereka. Dan celahan ini benar apabila APU, iaitu Angkatan Perpaduan Ummah yang terdiri daripada gandingan pura-pura semangat 46 dengan PAS, telah berjaya membentuk kerajaan di Kelantan. Yang tertipu adalah PAS. Kerana sebenarnya tanpa semangat 46, PAS boleh menang banyak kerusi di Kelantan. Tapi dengan adanya APU pada masa itu, tahu tak berapa keputusan yang mereka dapat? Daripada 42 kerusi DUN di Kelantan, UMNO tidak memenangi sebarang kerusi. BN kosong. Ya, BN kosong. Sebaliknya, PAS memenangi 28 kerusi, sementara 14 kerusi lagi dimenangi oleh semangat 46. Itu pun atas ihsan PAS untuk mereka bertanding. Kalau tidak, sama sekali tidak ada wakil UMNO dalam kerajaan Kelantan pada masa itu. Apa sebenarnya kepentingan yang mereka mau dapatkan di Kelantan? Mereka mau menahan usaha ataupun keinginan PAS untuk meminta royalti minyak. Jadi kalau ada pengaruh semangat 46 di sana, mereka boleh menghalang itu daripada terjadi. Okey, itu di Kelantan. Di Sabah keadaannya lebih teruk, tuan-tuan. Rencana di Sabah sudah dirancang sejak tahun 1945. Ini lebih busuk lagi kerana semangat 46 akan masuk ke Sabah tapi melalui jalan yang lebih sulit. Terdahulu, sebelum semangat 46 masuk ke Sabah, Tun Mahathir telah melakukan satu gerakan politik Machiavelli yang sangat-sangat mengagumkan. Beliau mengalahkan parti kompaninya sendiri, iaitu Parti Berjaya. Tujuannya apa? Untuk memasukkan UMNO ke Sabah. Sama seperti di Kelantan, tapi di Kelantan UMNO masuk dalam bentuk semangat 46. Di Sabah tidak, lebih teruk lagi, iaitu UMNO dimasukkan bulat-bulat ke Sabah dengan cara mengalahkan satu-satunya parti yang menjadi komponen BN di Sabah pada masa itu, yaitu Parti Berjaya. Parti Berjaya, tuan-tuan, pada pilihan raya tahun 80 menang dengan sangat cemerlang sekali menewaskan USNO 46 berbalas 2. Ya, tapi kenapa boleh kalah 5 tahun kemudian? Kalah kerana dikalahkan oleh pemimpinnya sendiri, yaitu pemimpin pusat, Tun Dr. Mahathir. Beliau tidak mau melihat pengaruh Datuk Haris Saleh semakin besar. Maka hal yang dimula dilakukan adalah menghancurkan Datuk Haris Saleh sendiri. Maka Datuk Pairin telah dijadikan bidak untuk menubuhkan PBS dan menjatuhkan kerajaan Berjaya, kerana Tun Mahathir yakin USNO tidak akan berjaya mengalahkan Berjaya atas ukuran bahawa di pilihan raya sebelumnya USNO kalah teruk dan USNO tidak mempunyai sokongan akar umbi daripada pengundi-pengundi yang bukan berbumi putra Islam. Jadi tuan-tuan, daripada 48 kerusi DUN pada masa itu, USNO sudah dicongak bakal memenangi antara 14 ke 18 kerusi saja. Jadi ini tidak mencukupi. Jadi PBS adalah cara terbaik. Jadi berlakulah perbalahan provokasi Datuk Pairin kepada Datuk Haris Saleh yang sebenarnya dirancang oleh Tun Mahathir, kerana nanti PBS dan USNO akan disatukan dan ini menjadi kuda kepada UMNO untuk masuk ke Sabah. Cara pertama yang dilakukan oleh Tun Mahathir untuk menghancurkan Datuk Haris adalah dengan memutar belit penyerahan Pulau Labuan. Jadi orang Sabah, tuan-tuan, menyangkakan bahawa Datuk Haris telah menjual Labuan kepada Mahathir. Sebenarnya tidak. Mahathir cuba untuk meyakinkan Haris bahawa Labuan harus diserahkan supaya nanti UMNO tidak akan masuk ke Sabah. Kalau tidak, Labuan akan menjadi tempat pertama UMNO menjejakkan kaki ke Sabah. Jadi Datuk Haris, okey, saya sanggup bertanding di Tenom, kerana sebelumnya Datuk Haris bertanding di Labuan. Beliau terpaksa bertanding di Tenom kerana tidak ada kursi sesuai di Sabah, dan beliau kalah kepada seorang petani bernama Kadoh Agundong calon PBS. Okey, jadi setelah Parti Berjaya lugai-lugai kena kasih kalah, dihancurkan oleh BN sendiri, padahal Parti Berjaya adalah BN, maka PBS dan BN pula, USNO pula telah dijadikan satu pakatan di peringkat pusat, tapi berlawan di peringkat negeri. Tengok jijiknya percaturan itu. Jadi setelah pada tahun 90, apabila Tengku Razali kononnya menubuhkan satu parti baru, maka PBS sekali lagi seperti PAS di Kelantan telah dijadikan kambing hitam. Tengku Razali Hamzah telah datang ke Sabah dan berkawan dengan Datuk Pairin. Tujuannya apa? Supaya PBS keluar daripada BN. Apabila PBS keluar daripada BN, maka yang tinggal di Sabah sebagai komponen BN adalah USNO. Sedangkan USNO sudah sekarat, orang cakap sudah tidak nazak. Jadi alasan itulah yang digunakan oleh Tun Mahathir untuk membawa UMNO ke Sabah. Jadi inilah dia, tuan-tuan, yang dikatakan sebagai plot 90. Plot of 90 ini adalah plot antara Tun Mahathir dan Tengku Razali Hamzah. Sebenarnya mereka tidak pernah
bermusuhan, tuan-tuan. Mereka selalu membuat gerakan-gerakan berdua bersama yang membawa keuntungan kepada UMNO. Ingat tak ucapan Tengku Razali bahawa minyak di Sabah, petroleum di Sabah adalah untuk tabung UMNO? Inilah rencana yang mereka jalankan. Selain daripada Tun Daim Zainuddin, tidak ada perancang ekonomi lain yang lebih bijak daripada Tengku Razali Hamzah. Manakala Tun Mahathir pula menggerakkan sisi politik dan ancamannya. Jadi tuan-tuan nampak betapa UMNO sanggup melakukan pelbagai cara di Kelantan. Mereka menubuhkan semangat 46 untuk meresapi kerajaan campuran APU dengan PAS. Di Sabah, mereka memasukkan UMNO dengan cara membunuh parti yang banyak berjasa kepada rakyat Sabah, iaitu Parti Berjaya. Kerana Parti Berjaya adalah sesuai parti yang pertama menyatukan seluruh rakyat Sabah tanpa mengira berbilang kaum. Jadi Tun Mahathir tidak mahu hal itu berlaku. Beliau tidak mahu ada suara parlimen, ahli parlimen Sabah yang kuat di parlimen. Jadi beliau memusnahkan Parti Berjaya dengan cara memberikan imej yang buruk kepada Datuk Haris. Dengan kalahnya Berjaya, maka PBS dan USNO menjadi gabungan sementara di peringkat pusat, tapi di peringkat negeri mereka berlawan. Jadi nampak jelas kan tuan-tuan, kalau lawan-lawan betul-betul lah, kenapa di pusat diorang boleh berkawan, di negeri diorang berlawan, kalau bukan ada tujuan tertentu. Jadi tuan-tuan nampak sendiri, kepada Parti Warisan Sabah yang ada cita-cita untuk memenangi hati rakyat Sabah, jika mau menang, jauhilah diri daripada Tun Mahathir. Kerana beliaulah sebenarnya duri dalam daging, benalu yang banyak menghancurkan negeri Sabah dari segi ekonomi dan kredibiliti negeri. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan video saya ini dapat kalian cerna dan sebarkan ke mana-mana. Saya tidak takut tuan-tuan, ya. Saya bukan orang kaya, saya tidak ada apa-apa, tapi saya tidak takut kerana ini kebenaran yang harus saya ungkap untuk seluruh rakyat Malaysia, bahawa perancangan orang tua ini tuan-tuan sangat-sangat bijak. Tengoklah tuan-tuan, bukti itu akan sentiasa ada. Semasa pembentangan belanjawan ekonomi 2021, mereka bergandengan tangan seperti adik-beradik. Kita tidak jelas dengan hal itu, tapi itu menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat jelas. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Matanglah kita dalam berpolitik. Mudah-mudahan negeri kita akan kembali makmur.